Bertemu Ahmad Midi. Nombor bateri I1010666. Hari ini saya akan membacakan tajuk akidah sahih dan akidah yang batil. Pengenalan. Pengertian akidah dalam Al-Quran adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini mengakui kewujudannya dari segi fungsinya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ya Rabb, Malik, Ma'bud dan Ilah. Seperti dapat dilihat dalam surah Al-Fatihah ayat 245, surah An-Nas ayat 123. Ada umat Islam membahagikan tauhid kepada tiga untuk mudah difahami, iaitu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yakni ajaran Wahabi. Okey, seterusnya kita pergi kepada akidah yang sahih. Akidah yang sahih ialah akidah yang benar yang dipegang oleh para umat ulama salaf soleh. Sesungguhnya akidah mereka diambil daripada sumber yang sahih, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah bukanlah mazhab atau pegangan ijtihad yang dibuat oleh mana-mana ulama dan mana-mana orang boleh memilih pendapat yang disukainya untuk dipegang. Sebaliknya, akidah ialah satu dasar dalam agama yang jelas dan kukuh, tanpa goyah, yang diambil dari asas Islam, iaitu kitab dan sunnah. Firman Allah Ta'ala ialah ini adalah menjadi dalil bahawa akidah yang sahih tidak bertolak ansur dalam menanamkan keimanan dan tauhid ke dalam hati seseorang manusia, dan tidak mempedulikan sebarang usaha daripada orang yang tidak bertanggungjawab yang cuba hendak memesongkan akidah dan keimanan seseorang. Okey, ciri-ciri akidah yang sahih ialah yang pertama, percaya kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, qada dan qadar yang menjadi rukun iman. Yang kedua ialah akidah berlandaskan dalil-dalil syariah dari Al-Quran, As-Sunnah yang menjadi asas agama. Yang ketiga, amal ibadat seorang itu hanya sah dan terima adalah ibadat yang terbit daripada akidah yang sahih. Yang keempat, amal ibadat bukan terbit daripada akidah yang sahih adalah sia-sia saja, iaitu tidak mendapat apa balasan daripada Allah. Yang kelima ialah mentauhidkan Allah, iaitu mengiktidatkan dengan iktidat yang pasti dan tetap. Allah Ta'ala itu Maha Esa dan tidak ada yang berhak disembah melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, akidah yang batil. Akidah yang batil bererti sesuatu iktidat atau kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan erti kata yang lain adalah akidah yang batil adalah suatu akidah yang terkeluar dari iktidat ahli sunnah wal jamaah, seperti iktidat Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lainnya. Dari iktidat kumpulan-kumpulan yang sesat. Mu'tazilah dikenali sebagai kalangan orang dengan panggilan Mu'tazili, orang yang tergelincir. Ini ialah kerana Wasil bin Atta telah tergelincir dari fahaman gurunya Hasan Basri, seorang tabi'in yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajar di negeri Basrah. Menurut mazhab Mu'tazilah ini, Al-Quran ini baru saja dicipta pada tahun 750 Masihi. Golongan Mu'tazilah menyokong dengan kuat gerakan Khalifah Abbasiyah menentang fahaman mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri-ciri akidah batil. Yang pertama ialah menafikan keesaan dan kekuasaan Allah. Yang kedua ialah mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mensyirikkan Allah. Yang keempat, melakukan amalan upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang kelima, menafikan kerasulan Nabi SAW sebagai utusan Allah. Okey, sebab-sebabnya terjadinya penyelewengan akidah ialah jahil terhadap prinsip-prinsip asas akidah yang benar. Hal ini terjadi kerana tidak mahu mempelajari atau kerana begitu sedikitnya perhatian yang dicurahkan untuk ilmu agama.
Yang kedua ialah taksub. Taksub dengan ajaran nenek moyang, mempertahankan mempertahankan tradisi nenek moyang meskipun hal itu termasuk kebatilan dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun hal itu termasuk kebenaran. Yang ketiga ialah taklid membuta tuli mengikut tanpa landasan dalil. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Yang keempat, lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah, sunnah kejadian, maupun kauliyah, Al-Quran. Yang kelima ialah kerana kurangnya bimbingan agama yang benar dalam keluarga Muslim, peranan orang tua dalam membesarkan anak-anak. Yang keenam ialah media dan informasi lebih bersifat melalaikan. Sebahagian besar siaran dan acara dalam TV mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan agama. Okay, seterusnya kita pergi cara penyelesaiannya. Yang pertama ialah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, melahirkan para pengajar yang berpengetahuan tentang peka dan pengetahuan dalam ilmu akidah. Yang ketiga, memperkenalkan Islam syumul merangkumi segala aspek kehidupan manusia di samping mempraktikkannya. Yang keempat, memberikan ajaran Islam yang mencukupi dan tahan lasak di dalam diri dan tahan lasak di dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang mungkin mengugat akidah. Yang kelima, menghapuskan segala bentuk maksiat dan kemungkaran atas kurang-kurangnya, cuba untuk berusaha mengurangkan secepat mungkin. Keenam, menggunakan media massa seluas-luasnya dalam usaha pengajaran Islam yang benar-benar bersih dan tulen kepada masyarakat. Yang ketujuh, sentiasa meminta pertolongan dan menaruh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong pembela dalam usaha membasmi penyelewengan akidah dan ajaran-ajaran sesat. Okay, kesimpulannya ialah akidah adalah merupakan isu yang penting dalam keimanan seseorang Muslim. Ia menjadi titik permulaan kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Justru para ulama sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in sehingga ke hari ini bersepakat bahawa pemeliharaan kepada iman dan adalah wajib bagi menjaga kesucian agama. Penjagaan akidah juga adalah bagi memastikan syiar agama akan terus berkembang. Terima kasih.